Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul hadiya asyara fil ijma'. Situ dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-mabhath hadiya asyara, perbahasan yang ke-11 fil ijma'i, pada ijma'. Al-ijma'u lughatan ittifaqun. Ijma' bermula ijma' lughatan, pada lughah ni khabar dia ittifaqun, adalah sepakat, muafakat, ittifaq, sepakat. Sepakat tu ijma' lah. Wastilahan, dan pada istilah ittifaqu ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal a'sari ala amrin minal umuri. Ittifaqu ummatin Muhammad, sepakat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ni maksudnya minal mujtahidin, ijtihadan mutlak, daripada mujtahid. Sepakat umat Nabi Muhammad SAW. Umat sini adalah umat yang ahli-ahli mujtahid tu. Ba'da wafatihi, selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ni takluk kepada ittifaq. Ittifaq tu selepas Nabi Muhammad sallallahu wafat. Fi asrin minal a'sar, pada satu masa, minal a'sari, daripada masa-masa, ala amrin minal umuri, ala amrin, di atas satu perkara, minal umuri, daripada perkara-perkara. Jadi ijma' ni apa? Sepakat ulama-ulama, sepakat mujtahid selepas, dia orang sepakat tu selepas Nabi dah meninggal. Sepakat tu pada satu masa, banyak-banyak masa ni, dalam satu masa tu sebahagian orang sepakat tu ala amrin minal umur, di atas satu perkara daripada banyak-banyak perkara. Jadi sebagai contoh, keluar sesuatu daripada kemaluan depan dan belakang itu membatalkan wuduk. Tu ulama ijma' sepakat dah. Nampak situ. Itu tu antara sebagai contoh ada. Wal ijma'u hujjatun indal jumhuri, dan bermula ijma' itu khabar dia hujjatun indal jumhur, adalah menjadi hujjah di sisi jumhur. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan ijma' termasuk di dalam hujjah, boleh menjadi dalil. Quran, hadis, ijma', kiasan ini ijma'. Sebab apa boleh kata ijma' boleh menjadi dalil? Lima akhrajahu Tirmidzi, kerana hadis yang mengeluarkan akan ma tadi itu oleh Tirmidzi, an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min annahu qala, bersabda ia Nabi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalati wa yadullahi 'alal jama'ati. La tajtami'u ummati, tidak berhimpunlah oleh umat aku ni, 'ala dhalalah, di atas kesesatan, wa yadullahi 'alal jama'ati, dan bermula yadullah, tangan Allah, pertolongan Allah tu khabar dia 'alal jama'ah, di atas jemaah. Jadi hadis ni bagi tahu la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak berhimpun umat aku ni di atas kesesatan. Ini dalil yang menunjuk manusia ni, umat Nabi ni, dia orang ni tak boleh sepakat di atas benda yang salah. Jadi sepakat tu ijma', sedangkan Nabi kata umat aku ni dia orang tak akan sepakat di atas benda salah. Jadi kalau dia orang sepakat, benda tu adalah betul. Itu dalil bagi ijma'. Wal ijma'u yasihu biqaulihim wa fi'lihim, bermula ijma' tu yasihu, sah dia ijma' biqaulihim wa bifi'lihim, dengan qaulihim, dengan perkataan mereka mujtahid, wa bifi'lihim, dan dengan perbuatan mereka mujtahid. Ijma' ni boleh jadi dengan perkataan, boleh jadi dengan perbuatan. Wa yasihu aidan biqaulil ba'dhi wa bifi'lil ba'dhi, wa yasihu, dan sahlah oleh ijma' aidan juga, biqaulil ba'dhi, dengan perkataan sebahagian, ay ba'dul mujtahidin lah, wa bifi'lil ba'dhi, dan dengan perbuatan sebahagian. Jadi kita tahu ijma' ni sepakat.
Ijma' ni dia boleh jadi dengan perkataan, dengan perbuatan. Boleh jadi semua kata satu macam tu, boleh jadi semua pakat dia buat macam tu. Boleh jadi juga sebahagian kata macam tu, sebahagian lain tak larang. Sebahagian buat macam tu, sebahagian lain tak larang. Tu. Wa yasihu aidan biqaulil ba'di wa bifi'lil ba'di. Dan sahlah oleh ijma' aidan juga biqaulil ba'di, dengan perkataan sebahagian, wa bifi'lil ba'di, dan dengan perbuatan sebahagian. Wa intishari dhalikal qawli awil fi'li wa sukutil baqina alaihi. Wa intishari dhalikal qawl, wa intishar, tersebar, berhamburan, dan tersebarlah dhalikal qawli, oleh demikian perkataan, awil fi'li, ataupun demikian perbuatan. Lepas tu wasukutil bakina alaih, dan diamlah al-bakina, oleh baki-baki, alaih, ke atasnya, zalikal qaul, zalikal fi'l. Sebahagian orang buat, tapi lepas tu perbuatan dia tu semua orang tahu, tapi tak ada siapa larang. Itu orang panggil ijma' juga. Wa yusamma dzalika bil ijma'i sukuti. Wa yusamma dzalika, dinamakan akan demikian, al-mazkur tadi tu, bil ijma'i sukuti, dengan ijma' sukuti. Contoh ijma' sukuti tu zaman Saidina Umar panggil, Saidina Umar tengok dalam masjid orang sembahyang tarawih, sini sikit, sini sikit, sini sikit dah. Lepas tu Saidina Umar panggil seorang nak jadi imam. Siapa tu? Ada sahabat nak jadi imam. Lepas tu Saidina Umar panggil yang ramai-ramai tadi tu, kumpul sembahyang jemaah dengan satu imam. Jadi Saidina Umar buat ni zaman Nabi tak. Lepas tu Saidina Umar buat zaman dia. Lepas tu waktu Saidina Umar buat tu, ada je sahabat-sahabat lain tengok Saidina Umar buat. Tapi tak ada sahabat-sahabat lain pun bangkang. Tak boleh buat macam ni Saidina Umar. Lama dah zaman Nabi tak ada, zaman Saidina Abu Bakar tak ada. Saidina Umar buat, Saidina Umar suruh orang sembahyang tarawih secara berjemaah dengan satu imam. Lepas tu benda tu semua orang tahu, sahabat-sahabat lain tahu, tapi tak ada sahabat-sahabat lain bangkang. Tak ada sahabat kata tak boleh. Sahabat lain diam. Diam tu orang panggil tunjuk as-sukut alamatur ridha. Diam tu tunjuk kata benda tu redha. Jadi dekat sini orang panggil ijma' juga, ijma' sukuti. Apa? Berlaku satu perbuatan, sebahagian orang buat, tapi benda tu bersebar, dan yang lain tu diam, tak membantah. Itu tunjuk kata dia orang redha. Itu adalah ijma' juga, dan dipanggil ijma' sukuti. Faham sini? Wajtama'u ala naqdil wudu'i bil kharijil mu'tadi minas sabilaini. Wajtama'u, telah ijma' oleh mereka al-ulama, ala naqdil wudu'i, di atas batal wudu', bil kharijil mu'tadi, dengan al-kharij, dengan yang keluar, al-mu'tadi, yang kebiasaan, minas sabilaini, daripada dua jalan. Sabilaini maksudnya kubur dengan dubul. Keluar yang kebiasaan ni, maksud dia air kecil dengan air besar, najis itu. Taik dengan air kencing tu, itu ulama ada ijma' dah, batal wudu. Kalau tiba-tiba keluar cacing, apa, keluar kayu, itu tu lain. Hak tu bukan al-mu'tad, bukan kebiasaan. Dekat situ ulama khilaf, ada sebagian kata batal, ada sebagian kata tidak. Tapi keluar yang kebiasaan, apa, taik dengan air kencing tu, ulama ada ijma' dah kata batal wudu. Wa huwa al-kharij al-mu'tad ni al-baul wal ghaitu, kencing dan juga ghaid, tahi. Wa'lam anna Syafi'iyya qad istadalla ala isbatil qiyasi wa khabaril wahidi. Wa'lam, ketahuilah, anna Syafi'iyya, sesungguhnya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, qad, sesungguhnya, istadalla, telah berdalil, membuat dalil ia Asy-Syafi'i, ala, ke atas, isbatil qiyasi wa khabaril wahid, mensabitkan qiyas dan juga khabar wahid, bi anna ba'dha sahabati, dengan sesungguhnya sebahagian sahabat, amila bihi, buat
beramal, buat ia ba'dha sahabah bihi dengannya ma zukir, walam yazhar minal baqina inkarun, walam yazhar dan tidak zahir minal baqina daripada baki, ai al baqina minas sahabah fa'il inkarun, oleh ingkar. Jawab dia fakana dzalika ijma'an sukutiyan, fakana dzalika maka adalah demikian ma zukir tu khabar dia ijma'an sukutiyan, ijma' sukuti. Ni yang bagi tahu tadi lah sebahagian sahabat. Sebagai contoh, Sayyidina Umar buat tarawih berjemaah lepas tu benda tu semua orang tahu, lepas tu tak ada siapa pun marah, ingkar, itu orang panggil ijma' sukuti. Dah. Al-mabahathu tsani asyara, perbahasan yang ke-12 fil qiyasi, pada qiyas. Al-qiyasu hujjatun, bermula qiyas itu adalah hujjah. Hujjatun qati'ah, hujjah lah qat'iyah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru maka ambil pengajaranlah, ya ulil absar, wahai empunya absar, wahai orang yang memikir, empunya mata hati. Surah Hasyr ayat 20. Al-qiyasu ayat 2 dah. Lughatan taqdiru syai'i bi akhara liyu'lamal musawatu bainahuma. Taqdiru syai' mengkadar ataupun mengukur, mengkadarkan, mengukurkan asyai' sesuatu, bi akhar dengan sesuatu yang lain, syai'in akhar. Ukur-ukur tadi tu liyu'lamal musawatu bainahuma, supaya diketahui al-musawatu, akan kesamaan, bainahuma di antara keduanya, syai' wa syai'in akhar, syai' wa akhar. Qiyas ni apa? Kita kadarkan sesuatu kita ukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, supaya kita boleh tahu kesamaan di antara kedua dia tu. Taqulu, kamu kata, qistu thawba bidzira'i ay qaddartuhu bihi. Qistu thawba, aku ukur akan baju, bidzira'i dengan zira', dengan apa ni, hasta. Ay qaddartuhu bihi, aku kadarkan, aku kadarkan, as-saw bihi zira'. Jadi qiyas tu kadar, ukur, mengkadarkan. Wastilahan, dan pada istilah pula, raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Raddul far'i, mengembalikan hukum furu', mengembalikan furu', cabang, ilal asli, kepada asal. Asal ni usul, hukum asal dia tu, mengembali ni, bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi, bi'illatin dengan satu ilat, tajma'uhuma yang menghimpunlah oleh ilat, huma akan keduanya, al-far'u wal aslu, raja' dhamir, al-far'u wal aslu, fil hukmi, pada hukum, pada nak menentukan hukum. Qiyas ni apa? Kita ambil asal, kita ambil furu', kita kembalikan kepada asal. Dah. Lepas tu dia ada ilat, satu ilat yang buat jadi kedua-dua tu sama, boleh. Pada apa? Pada sesuatu hukum. Tengok ni. Ka qiyasil aruzzi alal burri fir riba bijami'it ta'ami. Ka qiyasil aruzzi, seperti kias beras, alal burri, di atas gandum, fir riba, pada ribawi, pada riba, bijami'it ta'ami, dengan jami', dia benda yang menghimpun. Jami' ni benda yang menghimpun, ataupun ilat. Ta'am adalah makanan. Okey dah. Dia gini dah. Riba ni biasa kita tahu riba yang dekat duit tu kan. Dekat makanan, dekat gandum tu pun ada riba juga.
Dia termasuk dalam unsur ribawi. Ada gandum. Jadi gandum ni dia nak tukar sama-sama dia tu dia kena ada syarat-syarat dia. Masalah bimaslin yadan biadin dan sebagainya dia. Jadi gandum tadi tu zaman Nabi ada, zaman Nabi ada. Beras zaman Nabi ada tak? Beras zaman Nabi tak ada. Bukan maksud zaman Nabi tak ada, zaman Nabi ada juga. Tapi Nabi ni duduk kat Arab sana, dekat Mekah, Madinah tu dia orang tak makan nasi, dia orang makan roti. Jadi beras tu ada dekat tempat kita je lah, Melayu kita ni dan sebagainya dia, tapi dekat Mekah tu tak ada. Tak ada beras sebab dia orang tak makan nasi. Jadi beras tadi tu kiaskan kepada gandum. Gandum yang ada pada zaman Nabi tu kias kepada beras yang tak ada zaman Nabi tu kias kepada gandum. Kias dia pada sama-sama dia tu adalah ribawi. Nampak situ. Kalau rasa demo tak faham juga, payah tak faham benda apa riba. Demo tengok pada masalah zakat fitrah. Jadi zaman Nabi ada beras ada. Zaman Nabi tak ada beras. Dekat tempat kita adalah, tapi dekat Madinah tu tak ada. Moga Nabi makan roti kan. Jadi zaman Nabi tu Nabi suruh keluarkan zakat dengan gandum. Sebagai contoh, moga gandum tu bijian gandum tu. Lepas tu kena keluar zakat pakai gandum. Gandum tu apa? Gandum tu orang panggil makanan asasi. Nampak sini. Lepas tu kita ni Melayu kita ni, kita makanan asasi kita adalah beras, nasi. Kita tak makan roti, makan juga roti tapi bukan makanan asasi kita. Jadi daripada beras yang tak ada zaman Nabi tu, kita kiaskan kepada gandum yang ada zaman Nabi. Beras kita ni orang panggil furuk. Gandum yang zaman Nabi tu orang panggil usul, asal. Kias kias kepada apa? Kepada satu hukum apa dia? Hukum dia adalah kena keluarkan zakat fitrah. Boleh dikeluarkan zakat fitrah. Jamik dia, benda yang menghimpun. Ya? Boleh. Boleh. Ambil berapa orang nak? Lagi 4-5 orang tolong angkat buah tamar dia. Tolong angkat. Kunci kereta ada dah? Okey. Dia 2-3 orang tolong. Okey. Jamik dia tadi tu adalah sama-sama makanan asasi. Jadi sekarang ni kita keluarkan hukum beras tu kena keluar zakat. Daripada usul asal dia, gandum tu kena keluarkan zakat. Nampak tak sini? Ni orang panggil kias. Kias beras kepada gandum. Beras ni tak ada zaman Nabi. Nabi tak makan dekat Madinah. Gandum ada zaman Nabi. Dan Nabi suruh bayar zakat gandum tu. Kita ni kita tak makan gandum. Kita makan nasi beras. Jadi kita kiaskan beras kepada gandum. Pada hukum apa? Hukum dia kena keluarkan zakat fitrah. Jamik dia, ilat dia, benda yang menghimpunkan adalah dua-dua tu adalah sama-sama makanan asasi. Makanan kutul balak, makanan mengenyangkan. Ini ni orang panggil kias. Wahuwa salah satu aqsamin. Wahuwa dan bermula ia kias salah satu aqsamin. Ada 3 bahagian. Kias ni dia ada 3. Hak pertama, qiyasul illati, kias illat. Kias illat ni apa? Wahuwa makanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi. Wahuwa bermula dia kias illat ni. Ma tu maksud dia kias lah. Barang kanatil illatu fihi yang adalah illat fihi padanya ma tu khabar dia mujibatan lil hukmi. Mujibah ajaba isim fa'il, mujibah mewajibkan lil hukmi bagi hukum. Lil hukmi ni ay fil far'i pada furu'. Jadi kias illat ni dia ada illat dia tu menyebabkan hukum wajib pada furu'. Apa? Tengok sini. Ka qiyasid darbi ala ta'fifi lil walidaini fit tahrimi bi'illatil idai. Ka qiyasid darbi, seperti kias pukul. Darab ni pukul, ala ta'fifi, di atas ta'fif. Darab ni furu', ta'fif ni asal.
Ta'fif ni kata uf. Kata uf. Orang Arab dia kata uf. Orang Melayu kita kata gitu dah. Lil walidaini, kepada mak ayah, dua mak ayah, fit tahrimi, pada tahrim. Tahrim ni orang panggil hukum asal, bi'illatil idza, dengan ilat. Ilat dia tu adalah idza. Ilat ni orang panggil ilat bagi hukum asal. Jami' lah. Okey. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala taqul lahuma uf wala tanharhuma, ila akhir surah Isra tu. Wala taqul lahuma uf, jangan kamu kata kepada kedua mak ayah tadi tu uf. Dia kita orang Melayu kita ni, orang Arab tu zaman Nabi tu, waktu Quran turun, kalau mak ayah dia suruh buat kerja pergi sidai baju tu, panah molek luar tu kalau anak dia malah, anak dia kata uf. Gitu. Dia pakai huruf fa. Orang Melayu kita kalau mak dia suruh pergi sidai baju tu, lepas tu dia malas, dia kata malah mak lagi buat. Gitu dia kata Tapi benda yang sama. Gapo? Kata malah tu. Di Quran kata wala taqul lahuma uf. Jangan kamu kata kepada mak pak tu uf. Uf pun jangan kata. Kalau suruh pergi buat. Kalau tak saya buat, duduk dia ikutlah, tapi jangan kata gitu. Faham tak sini? Quran kata jangan kata dekat mak ayah. Kalau pergi jack ayah boleh? Pergi tenang ayah tu. Boleh ke tak? Jawapan dia tak boleh lah. Apa tak boleh? Tengok dah. Quran kata wala taqul lahuma uf. Kalau mak ayah suruh jangan kata ikutlah macam mana pun, tapi jangan kata dekat mak ayah. Satu. Jangan kecek tak molek. Lepas tu hak ni asal. Asal ni maksud dia datang dalam Quran dengan hadis. Sekarang ni kita nak kias. Kalau tendang boleh tak? Tendang tak boleh lah. Sebab apa tendang tak boleh? Sebab dekat tendang tu ada menyakiti. Orang panggil aulawiyah. Lebih aula lagi tak boleh. Kata pun tak boleh. Tendang ayah lagilah tak boleh. Tak boleh tendang tu orang panggil tak boleh, sebab tak boleh tu menyakiti tu orang panggil ilat dia, ataupun orang panggil jami' dia. Lepas tu dekat sini ni orang panggil kias ilat. Apa maksud kias ilat? Hukum pada furu' tu wajib. Quran kata tak boleh kata saja, haram, tak boleh. Tendang tak kata pun, jadi boleh ke tak boleh? Tak. Tendang lagi tak boleh. Haram. Sebab apa? Sebab faham daripada pun tak boleh, ilat dia menyakiti, jadi tendang lagi-lagilah tak boleh. Ini orang panggil kias ilat. Kias ilat ni apa-apa? Kias yang mana ilat dia tu mewajibkan hukum yang sama pada furu'. Kias yang mana jami' ilat dia tu mewajibkan, dia jadi wajib hukum yang sama pada furu'. Quran kata jangan kata tendang boleh tak? Tendang tak boleh. Tendang tak boleh tu kita kias kepada Quran yang kata tak boleh kata tu. Bahkan kalau tak kias pun kita faham selalu dah hukum dia adalah wajib. Gitu. Yang kedua, wa qiyasud dilalah. Qiyas dilalah. Dilalah ni tunjuk. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi tak wajib, tapi dia berat, dia tunjuk kepada boleh qiyas. Wa huwa ma kanatil illatu fihi dilalatan alal hukmi. Wa huwa bermula dia qiyas dilalah ni, khabar dia ma kanatil illatu, barang yang adalah illat fihi, padanya nyema tu dalalah, ditunjuk, alal hukmi, di atas hukum. Ilat dalam usul tu tunjuk kepada hukum yang sama pada furu'. Tapi wala takunu mujibatan lil hukmi, wala takunu, tidak adalah ilat tadi tu khabar dia mujibatan, mewajibkan lil hukmi, bagi hukum, tapi dia tak sampai tahap wajib. Ka qiyasi malis sabi ala malil balighi fi wujubi zakati fihi. Ka qiyasi, seperti qiyas malis sabi, harta bagi budak. Malis sabi ni harta bagi budak. Hak ni furu' ni. Ala malil balighi, di atas
harta bagi orang balik. Harta bagi orang balik ni orang panggil asal. Fi wujubi zakati, pada wajib zakat. Wujubi zakat ni orang panggil hukum asal. Fihi, padanya malil balik, bijami'in, dengan jami'. Jami' ni orang panggil ilat hukum asal. Annahu malun namin. Annahu, sesungguhnya malis sabi ni khabar dia malun namin, harta yang subur. Jadi waktu zaman Nabi itu, orang tua, orang balik, kalau dah ada harta yang cukup zakat, cukup nisab, cukup haul, Nabi suruh keluar zakat. Zaman Nabi itu orang balik, orang tua, ya. Tapi dekat budak Nabi tak cakap. Dia ada juga budak kecil, dia duit banyak. Ayah dia masuk insurans ke hibah meninggal, dapat duit banyak. Tapi budak tu tak balik lagi, kecil lagi. Duit dia tu banyak. Cukup nisab, cukup haul. Kena keluar zakat ke tidak? Zaman Nabi tak ada cakap dekat masalah budak kecil ini. Lepas tu mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita kata budak kecil tadi tu pun, kalau dia ada harta yang dah cukup nisab, cukup haul, kena keluar zakat juga. Kias kepada apa? Kias kepada harta orang tua, orang yang dah balik, kalau cukup nisab, cukup haul, kena zakat. Kias apa? Kias dia tu orang panggil kias dalalah. Kias tunjuk. Tunjuk dekat mana? Tunjuk sebab dekat harta orang tua tu orang panggil malun namin, dia subur. Dekat harta budak pun dia subur juga. Subur tadi tu menyebabkan kena keluar zakat. Subur ni, duit dia kan, dia makin bertambah. Dia boleh beranak kan. Tu orang panggil malun namin. Jadi, tapi dia tak sampai tahap wajib. Bukan kata macam tadi tu. Macam tadi tu, kalau tak boleh kata dekat mak ayah, dekat tendang lagi-lagi lah tak boleh. Hak tu dia mewajibkan. Dekat sini dia tunjuk saja, tapi dia tak sampai tahap mewajibkan harta budak tadi tu kena zakat. Boleh jadi je, kalau tak keluar zakat pun boleh juga. Seperti wayajuzu ayyuqala wayajuzu. Dan haruslah ayyuqala, bahawa dikatakan la tajibu fi malis sabiyyi. La tajibu ay zakatu. La tajibu zakatu. Fa'il dia. Rojak dhamir dia. Tidak wajiblah oleh zakat fi malis sabiyyi, pada harta budak. Kama qala bihi Abu Hanifah fihi. Kama, sebagaimana qala bihi, berkatalah bihi, dengannya hadzal qaul ni fa'il Abu Hanifah, oleh Abu Hanifah fihi, padanya malis sabi. Jadi Abu Hanifah kata apa? Okey. Khalid. Ustaz main panggil. Abu Hanifah, mazhab Hanafi, berpendapat harta budak tak kena keluar zakat. Kiasan, Abu Hanifah dia kias belah sana pula. Kiasan alal haji, kias kerana kias di atas haji. Fa innahu yajibu alal balighi, kerana sesungguhnya yajibu alal balighi, wajiblah oleh haji, alal balighi, ke atas orang balik, wala yajibu alal sabiyyi, dan tidak wajiblah oleh haji alal sabiyyi, di atas budak. Jadi masalah adakah harta budak kena keluar zakat ke tidak? Zaman Nabi tak cakap gapo dekat harta budak ni. Tapi harta orang tua cukup nisab, cukup haul, Nabi suruh keluarkan zakat. Kalau budak, Nabi tak kata gapo. Lepas tu tertiba zaman kita sekarang ni, zaman Imam Syafi'i pun keluar satu hukum. Kalau budak ni dia ada harta yang cukup nisab, kira macam mana? Harta dia cukup nisab, cukup haul, kena keluar zakat ke tidak? Jadi mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan kena keluar zakat. Sebab apa? Sebab kita kias harta budak tadi tu kepada harta orang tua zaman Nabi. Jami' dia apa? Jami' dia adalah dua harta itu adalah namin. Harta tadi tu subur. Harta tu dia bukan jumud. Dia duit ni dia boleh membiak gitu. Dia bukan macam rumah ni dia jumud, tu tak kena keluar zakat. Adapun Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, di sisi mazhab dia, budak kalau ada duit banyak, cukup nisab, cukup haul, tak kena keluar zakat. Sebab apa? Sebab dia kias belah haji pula. Haji, orang tua kena buat haji. Kena buat haji kalau cukup kemampuan lah, cukup syarat. Budak walaupun cukup syarat, tak kena keluar haji lagi. Sebab dia belum balik. Begitulah juga harta bagi budak tak kena keluar zakat. Gitu dah. Nampak situ. Yang ketiga pula, wa qiyasus syibih. Kias syibih. Kias syibih ni kias
kesamaan. Syibih ni sama. Dia ada dia 3. Kias ilat, wajib, kias dilalah. Dilalah ni tunjuk. Ketiga, kias syibih. Kias syibih ni dia ada kesamaan. Dia antara dia ada sama dengan dua hukum. Kias belah sini pun boleh, kias belah sini pun boleh. Tapi cuma belah sini dia lebih kuat. Gitu. Wahwa bermula ia kias syibih ni ilhaqul far'i al-muraddadi bainal aslaini. Atau tu ilhaqul far'il muraddadi, samakan al-far'il muraddadi, furu' muraddad yang di muraddadi, gimai diragu, furu' yang ragu muraddadi bainal aslaini, di antara dua asal. Jadi furu' ni kita kias kepada asal. Sekarang ni furu' ni dia boleh kias kepada asal hak ni pun boleh, asal hak ni pun boleh. Dia boleh kias kepada dua tempat. Tu orang panggil kias syibih. Cuma dia bainal aslaini bi aktsarihima shibhan, bi aktsarihima dengan yang lebih banyak, bi aksarihima dengan yang lebih banyak, hima aslaini shibhan, nisbah sama. Jadi dia boleh kias kepada dua asal. Cuma salah satu daripada dua asal tu dia lebih lagi daripada yang satu lagi. Sebagai contoh, tengok contoh dia. Kama fil abdi idza utlifa fa innahu muraddadun fid dhamani bainal insanil hurri. Kama fil abdi, kama sebagaimana fil abdi pada hamba, idza utlifa apabila dibinasakan ia hamba dia mau binasa. Utlifa ni tak kisahlah dia mau bunuh dia ke, dia mau kerak tangan dia ke, apabila dibinasakan ia hamba. Fa innahu, maka sesungguhnya abdun, hamba tadi tu, muraddadun fid dhamani, muraddad ditaraddud, diragukan, fid dhamani pada nak dhaman, fid dhaman, dhaman ni denda, pada denda, bainal insanil hurri, di antara insanul hurri, manusia yang merdeka, min annahu adamiyun, min dari bahawa sesungguhnya annahu abdun tadi tu, adamiyun adalah anak Adam, fayajibu ala man atlafahu al-qisasu, fayajibu maka wajib, ala man atlafahu ke atas sesiapa, atlafahu yang membinasakan, atlafa membinasakan ataupun membunuh lah, yang membunuh oleh man, hu akannya abdun, al-qisasu oleh qisas. Qisas ni fa'il kepada yajibu. Wa huwa wa bainal bahimati, dan di antara binatang, min annahu malun, daripada bahawa sesungguhnya abdun tadi tu, malun adalah harta. Fayajibu alaihi qimatuhu, fayajibu maka wajib, alaihi ke atasnya man, apa tu, qimatuhu fa'il, oleh qimah, oleh bayar harga. Qimah ni harga, oleh bayar harganya abdun. Kira. Sekarang yang ketiga ni kita nak masuk dekat kias syabah. Kias syabah ni dia boleh kias kepada dua yang asal. Cuma dia hak satu tu dia lebih lagi daripada yang satu lain lagi. Sebagai contoh adalah hamba. Hamba ni zaman sekarang tak ada dah. Zaman dulu ada. Hamba ni hamba lah, nak ayat macam mana lagi, slave hamba tu. Jadi hamba ni, dia ni dari satu sudut dia ni manusia. Dia manusia macam kita lah. Dia orang lah, cuma dia hamba. Dari satu sudut lagi dia ni macam harta, dia ni macam binatang dan sebagainya. Dia boleh dijual beli. Faham sini? Nampak tak sini? Hamba ni dari satu sudut dia ni manusia sama macam kita. Dari satu sudut hamba ni kita boleh jual, boleh beli. Dia ni harta. Harta lah. Harta kan kita boleh jual, boleh beli. Motor, binatang, apa semua tu kita boleh jual, boleh beli. Kat sini faham tak lagi? Hamba tu. Okey. Manusia
kalau kita buat dekat manusia, kalau kita bunuh manusia, kena kisos. Kalau kerat tangan manusia, kena kerat balik manusia. Benda, binatang, harta, kalau kita pergi bunuh ataupun pergi kerat dia, kena doman, kena bayar ganti rugi sahaja. Demo pergi bunuh manusia, bunuh seseorang, orang tadi tu kalau sengaja bunuh seseorang, orang tadi tu boleh kisah, boleh waris dia boleh bunuh demo balik. Satu. Tapi kalau demo pergi bunuh kambing orang, demo pergi bunuh lembu orang, tuan dia tak boleh nak bunuh demo balik, tak boleh. Sebab kambing dengan manusia, kambing lagi rendah. Tapi demo kena bayar ganti rugi, doman, kena bayar ganti rugi dekat tuan dia. Faham tak sini? Kambing harga 700 kena bayar 700, lembu harga 3,000 kena bayar 3,000. Sekarang ni kalau demo bunuh hamba, nak kira dekat manusia ke, nak kira dekat kambing, binatang, mal, harta. Kalau kira dekat manusia, demo kena bunuh balik sebab dia tu manusia. Tapi kalau kira dekat harta, tak kena bunuh, bayar saja harga. Sebab harta, kambing, apa binatang ni tak kena kisah, cukup doman saja. Faham sini? Jadi inilah kita nak kias hamba tadi tu. Kalau gi bunuh hamba tu, nak kias dekat mana? Nak kira dekat manusia ke ataupun nak kira dekat harta, binatang dan sebagainya. Itu orang panggil kias. Kias syabah. Kita boleh kias dekat manusia pun boleh, dekat binatang pun boleh, dekat harta pun boleh. Cuma dia hak yang lebih banyak adalah dekat sini. Wa huwa, sambung balik tadi tu. Wa huwa bil mali aktsaru shibahan minal hurri wa huwa bermula ia abdun tadi tu bil mali dengan harta, aktsaru shibahan minal hurri, aktsaru lebih banyak, shibahan nisbah serupa, minal hurri daripada orang merdeka. Jadi hamba tadi tu dia lebih banyak dengan harta, dengan binatang berbanding dengan manusia ni. Sebab apa boleh kecek gitu? Bidalilin annahu yuba'u wa yurasu wa yuqafu. Bidalilin, dengan dalil, annahu sesungguhnya hamba tadi tu yuba'u boleh dijual, wa yurasu dan diwarisi, wa yuqafu dan diwakaf. Hamba tu boleh jual, boleh kalau meninggal anak waris boleh kita wakafkan. Jadi dia sama dengan harta, sama macam binatang. Jadi berat kepada harta. Bila mana macam tu, jadi keluar hukum wa yudmanu ajza'uhu bima naqasa min qimatihi. Wa yudmanu, maka diganti, ajza'uhu akan juzuk didaman. Didaman ni maksudnya diganti hak jenis bayar denda tadi tu. Wa yudmanu, didaman, diganti, dibayar denda, ajza'uhu akan juzuknya abdun hamba, bima naqasa min qimatihi, bima dengan barang, naqasa yang kuranglah ia min qimatihi daripada nilainya abdun. Jadi bila hamba tu kena bunuh ataupun hamba tu kena kerat, dia tak kisos, tapi dia bayar ganti rugi. Sebab apa? Sebab kias syabah, berat kepada harta, binatang, lebih lagi daripada manusia. Faham sini? Kias tu kembalikan hukum furuk kepada asal dengan jamik. Jamik dia tu kena sama pada furuk dengan asal pada sesuatu hukum. Lepas tu kias ada 3, kias ilat. Kias ilat ni hukum wajib kepada furuk. Yang kedua kias dalalah. Kias dalalah ni dia tunjuk hukum macam ni lah dekat furuk. Yang ketiga kias syabah. Kias syabah ni boleh kias kepada kedua-dua usul, tetapi salah satu usul tu lebih kuat daripada usul yang satu lagi. Jadi kias kepada usul yang lebih kuat. Al-mabahathu thalithu dah, thalitha asyara. Perbahasan yang ke-13, fil ijtihadi wal ittiba'i wat taklidi.
pada ijtihad dan ittiba' dan taklid. Ada ijtihad ni gapo, ittiba' ni gapo, taklid ni gapo. Al-ijtihadu, bermula ijtihad tu badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbati minal kitab was sunnati. Badlul wus'i, kalau ibarat lain dia bagi tahu badlul juhdi. Badlul wus'i, badlul ni mencurahkan, bagi mencurahkan. Wus'i ni usaha, segenap kemampuan, mencurahkan segenap kemampuan fi naili hukmin syar'iyyin. Fi nail ni dapat, mencapai, pada mencapai hukmin syar'iyyin, hukum yang bangsa syarak, bi tariqil istinbati, dengan jalanan istinbat. Istinbat ni mencari dalil, minal kitab was sunnati, daripada Quran dan hadis. Jadi ijtihad ni apa? Bagi segenap kemampuan untuk boleh keluarkan satu hukum syariat daripada Quran dan hadis. Bagi habis semua ilmu yang ada, kita gunakan, ambil daripada Quran dengan hadis untuk keluarkan satu hukum. Tu orang panggil ijtihad. Wasmul fa'ili minhu al-mujtahidu, bermula isim fa'il minhu daripada ijtihad tadi tu adalah mujtahidu, mujtahid. Isim fa'il dia adalah mujtahid, ada orang yang ijtihad, bersungguh-sungguh keluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Yang kedua pula wal ittiba'u, ittiba' ni ikut. Ittiba' ni apa? Huwa qabulu qawlil qaili wa anta tadri min aina ma'khudhuhu. Huwa ittiba' ni qabulu qawlil qaili, menerima qawlil qaili, perkataan orang yang berkata. Qail ni mujtahid lah. Wa anta tadri min aina ma'khudhu. Wa anta, sedangkan kamu, tadri, kamu tahu, min aina, daripada mana, ma'khudhuhu, tempat ambilnya, al-qaul, zalikal qaul. Wasmul fa'ili minhu muttabi', bermula isim fa'il minhu daripada ittiba' itu adalah muttabi'. Muttabi', ittiba' ni kita ikut seseorang berserta kita tahu tempat ambil dia. Ikut berserta tahu dalil. Ikut berserta tahu dalil tu orang panggil muttabi'. Nampak saya tu? Wat taklidu, taklid, qabulu qawlil qaili wa anta la tadri min aina ma'khudhu. Qabulu qawlil qaili, terima perkataan seseorang yang berkata. Qail ni maksudnya mujtahid lah. Wa anta, sedangkan kamu, la tadri, la, tidak kamu tahu, min aina ma'khudhu, daripada mana, ma'khudhu, tempat ambilnya, zalikal qaul. Wasmul fa'ili minhu muqallidun, bermula isi fa'il daripada dia taklid tadi tu adalah muqallid. Muqallid ni ikut tapi tak tahu dalil. Kalau bahasa kasar kita panggil ikut membabi buta. Apa dalam babi buta pula tu. Tak nampak ya, langgar habis. Ikut membabi buta ni orang panggil taklid. Nampak situ dah. Okey, sebagai contoh, dalam semayang Imam Syafi'i, dia kata dalam semayang wajib baca surah Fatihah. Wajib, mesti kena baca surah Fatihah. Kalau tak baca semayang tak sah. Masbuk tu suku kira lah. Lepas tu Imam Syafi'i, dia guna ilmu dia guna segenap usaha dia keluarkan tu. Quran kata, hadis kata, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab atau kama qala. Tak ada semayang bagi orang yang tak baca surah Fatihah. Jadi Imam Syafi'i ambil daripada situ, Imam Syafi'i istinbat daripada situ, keluarkan hukum semayang wajib baca Fatihah. Itu apa panggil mujtahid. Imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu an, rahimahullahu an. Faham sini? Hak kedua pula, seorang ni kita tanya dia,
demo semayang wajib baca Fatihah tak? Wajib lah. Apa wajib? Kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah. Tahu mana wajib baca Fatihah mazhab Syafi'i itu? Tu sebab ada hadis kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada sembahyang yang sah bagi orang yang tak baca surah Fatihah. Itu dalil kata mesti kena baca surah Fatihah. Tapi kita ikut mazhab Syafi'i. Ikut dengan tahu dalil tu orang panggil muqallid. Kita ikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata sembahyang tak baca Fatihah tak sah. Lepas tu kita tahu tu hadis tu yang kata tak sah tu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yang ketiga muttabi'. Muttabi' ni ikut tapi tak tahu dalil. Ikut buta-buta dia mau ayat gitu-gitu. Imam Syafi'i ayat gitu-gitu dia kata semaya wajib baca Fatihah. Ada wajib baca Fatihah. Kita mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah. Kalau tak baca tak sah. Mana dalil dia? Tak tahu kita. Kita tanya Imam Syafi'i. Meninggal dah. Tak kubur dia. Tak tahu kena kita tanya Imam Syafi'i tu orang panggil muqallid. Ikut dengan tanpa tahu dalil. Ikut. Tu. Orang panggil ikut membabi buta kalau bahasa kita. Nampak situ dah. Wal ijtihadu fid dini matlubun. Bermula ijtihad fid dini pada agama ni khabar dia matlubun, dituntut. Wa kadzalika, dan kadzalika aikal ijtihadi, sama seperti ijtihad tu ittiba'u al-ittiba'. Ittiba' pun tak apa juga. Tapi wat taqlidu fid dini madhmumum. Bermula taklid ni ikut tanpa tahu dalil tu fid dini pada agama khabar dia madhmumun, adalah dicela. Jadi faham dah deh. Jadi kita belajar, alhamdulillah Allah Taala pilih kita belajar. Jadi kita usahakan supaya kita ni dapat belajar daripada taklid muqallid naik jadi muttabi'. Kecuali kalau demo nak jadi mujtahid tu ikut demo lah dah. Tapi hak setakat muqallid tak apa dah, alhamdulillah dah ikut sampai tahu dalil. Tak apa. Nak lagi tinggi mujtahid dah, buat mazhab sendiri. Nak buat situ dah. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ni surah Al-Ankabut ni dah. Walladzina jahadu, bermula orang yang bermujahadah pada jalanan kami ni, lanahdiyannahum, nescaya kami akan beri hidayah, kami akan tunjuk kepada mereka subulana, jalanan-jalanan kami. Ini dalil kepada mujtahid. Wa qala Nabi sallam idza ijtahada al-hakimu fahakama fa asaba falahu ajrani. Idza ijtahada al-hakimu, apabila berijtihad oleh seorang hakim, fahakama, maka menghukum ia hakim, fa asaba, maka kena betul, fa asaba, maka betul ia hakim, falahu ajrani, maka bagi hakim tadi tu ajrani, 2 pahala. Wa idza hakama fa akhta'a, maka dan apabila menghukum oleh hakim fa akhta'a, maka tersalah, tengok salah, falahu ajrun wahidun, bagi dia tu 1 pahala saja. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi soal ini dalil ijtihad. Dia ijtihad betul dia hukum. Kalau ijtihad betul dapat 2 pahala. Pahala betul dengan pahala ijtihad. Tapi kalau salah dapat 1 saja pahala ijtihad. Dah ini dalil untuk ijtihad mujtahid. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Surah Al-A'raf. Ittabi'u, ikutlah ma unzila ilaikum min rabbikum. Ma akan barang, ma ni maksud dia Quran. Unzila ilaikum, yang diturunkan ma ilaikum kepada kamu, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Jadi ini dalil kepada muqallid, ikutlah Quran yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Jadi kita ikut Quran tu berserta kita tahu Quran tu. Tu apa panggil muqallid. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ni untuk muttabi'. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Surah Maidah. Wa idza qila lahum, dan apabila qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, ta'alau, apa ni ta'alau, marilah, ila ma anzalallahu wa ila rasul, kepada barang anzalallahu,
yang menurunlah oleh Allah, wa ila rasul, dan kepada rasul. Jawab dia, qalu, nescaya berkata mereka, hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Hasbuna, memadailah kami, ma wajadna, akan apa yang kami dapati, ma maf'ul, wajadna ma, apa yang kami dapati, alaihi, ke atasnya ma, abaana, akan apa ni, datuk nenek kami. Mak, kalau lah dikatakan kepada orang kafir tu, mailah ikut Allah, ikut Nabi. Oh, kami padai dah, kami ikut apa yang datuk nenek kami duk buat. Ikut tapi tak tahu kok mana tu. Tu orang panggil muqallid. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Walaupun, gitulah. Walaupun adalah tok nenek mereka tu la ya'lamuna syai'a, tidak tahulah oleh aba'uhum syai'a, akan sesuatu pun, wala yahtadun, dan tak dapat hidayah, ai ilal haq, yakni kepada kebenaran, nak ikut juga ke? Ini celaan kepada muqallid, ikut dengan tanpa tahu dalil. Wa qala ta'ala, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Surah Zukhruf. Bal, bahkan, qalu, mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami ni, sesungguhnya kami ni, wajadna aba'ana, kami mendapati aba'ana, apa ni, mak ayah kami ni, datuk nenek kami ni, ala ummah, di atas ummah. Ummah dekat sini dengan makna din. Kita dah belajar dah dalam Quran ni satu kalimah yang makna banyak. Ala ummah, di atas agama, wa inna ala atharihim muhtadun, dan sesungguhnya kami ni ala atharihim, di atas jejak langkah mereka ni, muhtadun, dapat petunjuk. Ala atharihim ni takluk kepada muhtadun belakang. Nampak sini, dia orang ikut je mak ayah dia orang ni, tak tahu kok mana dah. Ikut dengan tak tahu tu orang panggil muqallid. Dah, jadi kita usahakan di kita ni supaya daripada tak reti ni, sekarang ni muqallid, belajar jadi pandai, jadi sampai tahap muttabi'. Itu siapa-siapa nak up lagi jadi mujtahid tu, ikutlah dah, buat mazhab sendiri dah. Jadi kita dah habis dah hak yang bahagian pertama. Hak usul fiqh kita dah habis dah, alhamdulillah. Dah. Jadi demo usul fiqh ni dalam kepala dah, tak kena takut dah dah. Reti dah. Fiqh ni, hak fiqh semaya, halal, haram, batal apa semua ni asal dia, ilmu tentang asal hak kita muzakarah ni. InsyaAllah esok-esok ni kita akan sambung kepada al-qismu tsani, bahagian yang kedua. Bahagian kedua ni fi qawaidil fiqhiyah, pada kaedah fiqh pula. Kaedah dia pula. Sebab ia stesen dah, kita berhenti dah. Ada tanya ke apa? Tak ada dah. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.